Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tentang projek kami iaitu Emergency Online Report Service atau kami gedar sebagai EORS. Mari kita mulakan. Mula-mula sekali kita ada content index di sini di mana kami memberi titik tumpuan kepada isi yang terdapat dalam pembentangan ini. Misalnya kami ada mengenai masukan kami, latar belakang sistem, penataan masalah sistem, objektif, metodologi, penemuan dan juga sumbangan. Ini adalah ahli pasukan kami iaitu saya, Ketua Kumpulan Syafiq Daniel bin Nur Azli, dan yang lain iaitu Muhammad Syamin Aiman, Muhammad Safirul, Nur Nabila Afika binti Rozaimi dan juga Nur Izzati Sakura binti Azmi. Assalamualaikum, nama saya Nabila Afika. Hari ini saya akan menerangkan latar belakang. Perkhidmatan laporan dalam takdiran kecemasan ataupun EORS adalah inovasi yang dibuat menggunakan WordPress dan PHP dengan berkonsep minimalis. Sistem yang berinovasi ini dapat membantu menyelesaikan masalah komunikasi, pembaziran tenaga dan satu kes serta menjimatkan masa bagi operator dan masa. Assalamualaikum, nama saya Izzati Sakura binti Azmi dan hari ini saya akan membentangkan penyataan masalah yang sering berlaku kepada masa kebakaran apabila menelefon operator kebakaran. Antara penyataan masalah yang sering berlaku adalah data pemberi maklumat yang tidak sah ataupun tidak tepat. Hal ini terjadi kerana apabila masa kebakaran dalam keadaan panik dan menyebabkan mereka sulit untuk memberitahu kepada operator di masalah yang dihadapi oleh mereka. Yang kedua adalah kelewatan tidak balas oleh operator kecemasan. Hal ini terjadi apabila di tempat tersebut mempunyai banyak kes kebakaran di mana operator sukar untuk catch up semua kes kebakaran yang berlaku pada satu masa. Yang ketiga adalah proses untuk melaporkan kes kecemasan bergantung pada kaedah yang tradisional iaitu menelefon ataupun menghubungi talian kecemasan ataupun talian 999. Objektif bagi pembangunan sistem ini pertama sekali memudahkan pengguna melaporkan kecemasan secara atas talian cepat dan mudah. Yang kedua, sistem ini membolehkan operator kecemasan bertindak menghantarkan bantuan ke tempat berlakunya kecemasan. Dan akhir sekali, sistem ini memudahkan pihak berkuasa seperti polis menggunakan log sistem untuk membuat siasatan susulan kecemasan. Seterusnya, kita beralih kepada metodologi yang digunakan dalam pembangunan sistem EORS ini. Kami memilih metodologi FDD iaitu Future Driven Development. Alasan kami memilih FDD ini adalah kerana ia memudahkan pengaturcara untuk memahami dengan lebih mendalam tentang konteks projek. Selain itu, proses pembangunan metodologi FDD dapat berjalan dengan pantas dan juga lancar. Akhir sekali, FDD ini mempunyai masa yang tetap namun fleksibel. Bagi penemuan pula, daripada kajian yang kami dapati, ramai mangsa yang terkorban di dalam kes kecemasan di Malaysia disebabkan kelewatan mendapatkan pertolongan. Antara penyebab utama kelewatan pasukan perkhidmatan awam tiba di tempat kejadian adalah kerana operator lewat memaklumkan kecemasan kepada jabatan tertentu. Di samping itu, kaedah atau cara tradisional yang digunakan memakan masa-mangsa untuk menghubungi jabatan kecemasan. Yang terakhir adalah sumbangan yang akan diberikan oleh sistem kepada masyarakat. Yang pertama adalah mengelakkan masalah komunikasi antara pengguna dan operator semasa berlakunya kecemasan. Yang kedua, menjimatkan masa yang diperlukan untuk masa kecemasan menunggu bantuan tiba. Dan yang terakhir adalah memudahkan operator untuk menyimpan log kecemasan yang berlaku. Baiklah, sekarang mari kita pergi ke demonstrasi sistem. Untuk pengguna, mereka akan masuk ke laman home. Di page about, pengguna akan mendapat maklumat yang telah diperincikan ke dalam page ini. Baiklah, di page service, page ini memberikan gambaran servis apa yang akan diberikan oleh sistem kami. Baiklah, di page report, pengguna akan melengkapkan borang seperti nama, nombor kad pengenalan, kecemasan yang dialami mereka. Mereka juga akan memilih checkbox untuk memilih servis yang mereka perlukan dan seterusnya memasukkan alamat. Seterusnya menekan butang report.
untuk menghantar report ke database. Mari saya berikan contoh. Baiklah, selepas mengisi borang, pengguna akan menekan button report untuk menghantar report kepada operator. Perombak akan keluar untuk menyatakan bahawa mesej telah dihantar ke operator. Admin akan masuk ke dashboard admin, di mana terdapat dua database, iaitu database yang kami gunakan iaitu Ninja Table dan juga Fluent Form, di mana Fluent Form adalah form yang kami gunakan untuk membuat report, dan juga Ninja Table adalah untuk database kami menyimpan report. Di sini terdapat report daripada IJAM yang kita masukkan tadi, sebentar tadi. Report IJAM masih lagi berstatuskan unread kerana operator masih lagi belum merespon terhadap laporan IJAM. Jadi mari kita tengok ke database yang lagi satu. Seperti kita nampak di sini terdapat laporan daripada IJAM. Okay, seperti kita nampak report IJAM telah berada di sini, telah direkodkan dalam sistem. Jadi selepas admin atau operator membuka laporan IJAM tadi, status laporan akan bertukar menjadi red, dibaca. Di sini admin juga boleh menukar status. Dan di sini add note, di mana admin boleh mengupdate status kecemasan. Baiklah, itu saja pembentangan daripada pasukan saya. Sekian, terima kasih.